Terima kasih pengurusi majlis yang berhormat Tok Haji Muammar bin Amni Abdullah, Naib Presiden PAS dan juga Timbalan Menteri Besar Negeri Kelantan, yang berhormat Senator Datuk Haji Hussein bin Awang, Pesuruhjaya Badan Perhubungan PAS Negeri Terengganu, yang berhormat Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Noor bin Hamzah, Esko Kerajaan Negeri yang juga Bendahari Badan Perhubungan PAS Terengganu, yang juga Al-Fadhil Dr. Ridwan Muhammad Noor, ini Pertua PAS Kawasan Besut, sahabat saya Datuk Zulkifli bin Yusof Ahli Parlimen Besut, pahlawan kita di dalam Parlimen. Berapa kali kena hala keluar. Yang saya hormati Datuk Usaimi bin Hussein, Ketua Bahagian Bersatu Besut dan jawatankuasanya, hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah, malam ini kita bersama dalam majlis Teguh Pertahan yang punyai objektif yang jelas, dan yang bahagia Datuk Mama tadi jelaskan, kita nak tukar sesuatu, nak buat sesuatu mesti ada sebab. Islam ajar kita bahawa kita boleh tukar daripada tak molek kepada molek, tapi kalau dah molek dah tak perlu tukar dah. Kita pernah merintah dan kita rakyat pernah membanding pemerintahan. Zaman Barisan Nasional, gapo dia buat? Waktu kita menang tahun 99 di hurapannya lebar tadi, kita bagi tanah pada rakyat, dia menang dirapah mula. Kita pernah merasai dua situasi ni. Pilihan raya ni makna rakyat dia minta pilih. Kita boleh pilih, kalau hak molek, kita kena pertahankan yang molek tersebut. Yang boleh tukar ni hak tak molek. Sebab kita boleh banding, kita boleh tengok, kita ada pengalaman. Sebab tu dalam menghadapi situasi ni, Allah Ta'ala suruh kita sedia setakat mana hak kita gerak. Wa'idu lahum mastata'tum min quwwah. Ya. Allah suruh kita bersiap sekadar mana kemampuan kita. Kadang-kadang kita fikir nak lawan dengan musuh politik, ada duit, ada jentera, ada kerajaan, macam-macam. Kita rasa payah kita nak menang. Tapi Allah kata bukan kerja mu. Menang kalah ni bukan kerja mu, kerja Allah Ta'ala. Ya Allah suruh kita buat, mu kena sedia setakat mana hak mu mampu. Jangan kita hak kita mampu tiba-tiba kita tak buat. Yang kita boleh buat tiba-tiba kita tak buat. Sebab tu Allah kata, musuh ni ada dua. Satu musuh hak mu kena, dan satu lagi musuh mu tak tahu pun sebenarnya dia musuh bagimu. Oleh kerana itu, hujung ayat ni Allah Ta'ala kaitkan berhubung dengan masalah nafkah. Kita beri sumbangan supaya semua kita ada saham dalam perjuangan Islam. Jangan ada seorang pun di kalangan kita yang tak ada sumbangan dalam perjuangan Islam. Allah tak tanya berapa muwi, banyak mana mu ada. Tapi yang Allah tanya, gapo yang kita buat. Cerita masyhur, waktu Nabi Allah Ibrahim AS dibakar oleh Namrud. Ada benda yang menakjubkan mereka bila tengok sekumpulan burung. Burung layai. Ya. Burung ni tiba-tiba berimpun di atas unggunan, atas langit, tepat dibakar Nabi Allah Ibrahim. Disebut bila Nabi Allah Ibrahim dibakar, burung ni terbang tengok, lalu dia pergi ambil air.
penuh mulut dia, paruh dia, terbang titik. Banyak mana air? Setitik. Setitik, 2 titik. Sikit sangat. Burung walik ni, burung layar ni banyak mana sangat boleh buah air. Lepas tu terbang lagi, ambil lagi. Sekurang-kurangnya bila ditanya oleh Allah Ta'ala akhirat, "Hei burung, mu tahu Nabi aku sedang dibakar, mu buat gapo?" "Ya Allah, ya aku mampu ambil air." Walaupun tahu air tak boleh padam api yang besar membakar Nabi Ibrahim AS. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, "Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah." Min quwwah, daripada kekuatan yang kita ada. Semua orang mesti bekerja. Bila parti buat keputusan, pilihan raya umum baru-baru ini, kita bersama dengan Perikatan Nasional, rakan kita bersatu gerakan, kita ada mesyuarat, kita buat keputusan, kita tangguh pilihan raya negeri. Kenapa kita tangguh pilihan raya negeri? Kerana kita tengok ada benda tak molek sedang berjalan. Walaupun masing-masing menafi, masing-masing bersumpah. Ya UMNO bersumpah, wallahi wabillahi watallahi, sumpah tidak akan kerjasama dengan Anwar, dengan DAP. Ya Anwar pula bersumpah, janji juga, ya, kalau nak cari pemimpin yang rapat dengan itu, jangan pilih saya sebagai presiden, cari orang lain. Sampai buat lagu hoi hoi ahoi, budak-budak pun apa, ya. Waktu tu kita lihat sebenarnya ada benda lain di belakang. Kita tangguh biar rakyat nampak apa sebenarnya yang berjalan. Ada yang beritahu, dia kata kita silap kalau buat sekaligus mampus dah UMNO ni. Bahkan ada pimpin UMNO Terengganu ni mari jumpa pimpinan kita, dia kata nasib baik mu tak buat sekali ke tidak mampu dah aku. Gelombang masa tu. Tapi kita orang beriman, kita pegang apa yang Nabi sebut. Nabi ajar pada kita, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kulli khair. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Wa in asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kana kaza wa kaza. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Fa inna law taftahu abwabus syaitan atau kama qala. Kata Nabi, orang mukmin yang kuat lebih dikasihi oleh Allah Taala daripada orang mukmin yang lemah walaupun padanya ada kebaikan. Ada kebaikan sebab dia orang mukmin. Amalannya ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun dia lemah. Tapi mana baik? Nabi kata baik orang mukmin yang kuat. Segera buat sesuatu yang kamu fikir ada kebaikan. Tetapi minta tolong pada Allah, wasta'in billah, minta lindung pada Allah. Kadang-kadang kebaikan kita buat, syaitan mudah masuk, mengganggu keikhlasan dalam perjuangan, dalam kerja kita buat. Minta lindung pada Allah. Takut-takut Allah Ta'ala tak terima amalan kita. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, kalau seluruh amalanku Allah terima sikit je, aku sangat bersyukur kepada Allah. Orang mukmin bila dia buat satu amalan, dikenal ada 2 sifat, takut dan harap. Takut kalau amalan kita tidak diterima oleh Allah, harap-harap Allah terima. Kita bertaubat, takut-takut Allah tak terima taubat kita, harap-harap Allah terima taubat kita.
Kata Nabi, bila kamu ditimpa salah satu musibah, jangan kamu kata kalau. Kalau tu, kalau ini. Kerana perkataan kalau akan mengundang syaitan masuk dalam hati kamu. Tapi katakanlah, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Telah ditakdir oleh Allah Ta'ala berlaku. Maka apa yang Allah kehendaki akan pasti berlaku. Sebab itu dalam perjuangan, di Pertua Pah Kawasan tadi menyebut tentang Perang Hunain. Supaya jangan kita leka dengan menang besar dalam periode ke-15. Walaupun kita sapu bersih Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, gelombang Kelantan pindah Terengganu, gelombang Terengganu sampai ke Pahang. Kali pertama Dewan Negeri Pahang ada 17 adun kita. Ya. Baru habis petang tadi sidang Dewan Negeri. Walaupun kita menang besar pelai dulu, jangan kita leka. Jangan sedar hati, jangan serekuat. Hunain pertama kalah, kerana masing-masing rasa tak apa dah, kita boleh menang dah. Kenapa boleh menang? Ada seorang sahabat, dia menyaksikan ramainya tentera Islam daripada Mekah di bawah pimpinan Abu Sufyan, ramai. Tentera Madinah ramai. Gabung dua pasukan, bersatu lawan musuh yang sikit. Hingga dia berkata, hari ini kita tidak mungkin dikalahkan lagi. Tiba-tiba Allah kalahkan. Hunain pertama kalah. Peristiwa ini mengajar kita, kerja kena buat sebagaimana waktu biasa, sebagaimana keadaan biasa. Bahkan perlu lipat gandakan lagi. Kerana musuh, dalam Quran Allah sebut di kalangan orang bukan Islam, orang kafir yang menentang Islam, innal ladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Mereka akan bersatu untuk lawan Islam. Yahudi balah dengan Kristian, tapi demi lawan Islam dia bersatu untuk lawan Islam. Itu pengalaman Quran sebut. Apa yang jelas pada kita pilihan raya negeri ini, kita harus melipat gandakan usaha kita, gerak kerja kita. Dan kita penuh yakin dan percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah pasti tolong kamu. Kadang-kadang tolong agama Allah bukan hanya nilai baik, termasuk nilai mencegah kemungkaran. Tidak banyak sahabat-sahabat Nabi yang kaya zaman Rasulullah, dan mereka pun tahu. Tetapi bila mereka beriman, nilai iman yang ada pada mereka jauh lebih berharga daripada harta yang ada di kalangan pembesar-besar Quraisy yang menarik perhatian. Oleh kerana itu, dalam menentukan kekuatan yang kita ada, kita perlu melihat gabungan besar ini sebagai keputusan kita. Alhamdulillah, kita telah pun berjaya 90% menyelesaikan agihan kursi bagi menghadapi pilihan negeri. Kebetulan saya diamanahkan jadi pengurusi jawatankuasa perundingan kursi di peringkat Perikatan Nasional. Mudah. Kita panggil bincang sekali dua kali, sebahagian besar selesai. Ada satu dua kursi yang masih belum selesai. InsyaAllah dalam masa terdekat kita yakin kita mampu selesaikannya.
Karena kita bergerak dalam satu wadah. Kelantan Terengganu kita putus. Semua menggunakan logo PAS. Rakan kita bersatu guna logo PAS. Kita bekerja sebagai satu tim. Kita berjaya, alhamdulillah, kemenangan pilihan raya dulu. Tapi muafakat kita menggandakan kemenangan kita. Di Terengganu kita saksikan bagaimana kemenangan luar biasa. Dulu Presiden tak silap ngatakan saya majoriti 18,000. Kali ini 42,000. Saya di Kubang Krian dulu 17,000 majoriti. Pilihan raya baru ni 41,000 majoriti. Demikian juga di Kuala Terengganu. Bahkan hampir semua parlimen menyaksikan kita menang dengan jumlah yang besar. Sekali lagi, jangan leka dengan jumlah menang besar tersebut. Kerana kerja kita tak selesai lagi. PAS Terengganu, kita lancarkan agenda teguh pertahan. Supaya kita kena istiqamah. Teguh dalam gerak kerja yang kita buat. Pertahankan kemenangan, gandakan usaha, perkukuhkan muafakat politik. Ada masa kadang-kadang kita dapat apa yang kita nak, tapi dalam muafakat politik ada waktu kita kena korban apa yang kita ada. Jangan kerana kita hilang satu yang kecil lalu kita gagal mendapat peluang yang besar. Dalam sejarah politik PAS, kita pernah bagi kursi yang kita menang di Parlimen Pasir Mas ke Ibrahim Ali. Kerana strategi kita pada waktu itu, bila kita hanya tinggal satu kursi di Kelantan, mempertahankan kemenangan di Kelantan lebih aula daripada kita menguasai Parlimen. Analisa, strategi, kajian dibuat. Kalau kita bagi satu kursi kepada Ibrahim Ali masa itu bertanya atas logo PAS, insya-Allah kita akan menang 3-3 don dalam Parlimen Pasir Mas. Tapi kalau kita tak bagi, ada resiko 3-3 don tersebut. Akhirnya kita buat keputusan, kita bagi kursi Parlimen yang kita menang kepada Ibrahim Ali bertanding, dia menang. Alhamdulillah kita menang semua 3-3 don. Terkadang di peringkat negeri kita kena tengok satu negeri. Di peringkat pusat kena tengok satu negara. Ada masa kita serah kursi kita di Kelantan, kita ambil kursi kita di Pahang. Pernah satu masa kita ambil kursi rakan kita dalam perbincangan perundingan untuk cross, tukar kursi. Strategi. Sebab itu bila kita lihat peringatan Allah kepada kita semua. Firman Allah Ta'ala, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Diperintahkan kamu berjuang sedangkan kamu tak suka, kata Allah. Allah tahu. Lalu Allah Ta'ala ingatkan kita, boleh jadi yang kamu tak suka sebenarnya baik bagi kamu. Yang kamu kasih, yang kamu suka berjadi tak baik bagi kamu. Allah tahu, kamu tak tahu. Oleh kerana itu, kekuatan kita dalam jamaah ialah mematuhi keputusan parti. Patuhlah keputusan yang dibuat. InsyaAllah di sana ada keberkatan dalam perjuangan. Yadullah ma'al jamaah. Allah Ta'ala menyebut hadis Nabi, keberkatan bersama-sama dengan perjuangan dengan jamaah.
Kemudian setelah kita patuh, kita taat, lalu kita bekerja dengan penuh ikhlas. Karena Allah Ta'ala nak lihat keikhlasan dalam perjuangan kita. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kamu tidak diperintahkan untuk mengabdikan diri pada Allah, melainkan adalah dilakukan dengan penuh keikhlasan kerana Allah. Yang ketiga, sabar. Kita tahu terkadang penat kita bekerja. Di antara kita ada pejuang yang orang tak pernah kenal, yang berjuang di belakang tabir, nama orang tak pernah sebut pun. Bangun tengah malam merayu munajat pada Allah agar Allah beri kemenangan kepada perjuangan kita. Kita tak kenal mereka ni. Mereka munajat siang malam pada Allah. Orang miskin yang kita tolong merayu pada Allah, pertahankan kemenangan kita. Lantaran itu, semua kita berguna dalam perjuangan. Jangan kita anggap bahawa lidi segenggam yang duduk luar yang panjang, setiap kali sapu sampah memang kena dia lah. Ya. Bila sapu air, sapu sampah, dia kena. Pasal apa? Sebab dia duduk luar dalam ikatan tu. Lidi yang pendek duduk dalam, tak pernah kena sampah. Bila kita sapu sampah, tak pernah kena pada dia. Lalu kita fikir tak guna ada lidi pendek ni. Kita pun buang lidi yang pendek tu. Bila kita buang lidi yang pendek, baru kita tahu rupanya keberadaan lidi yang pendek dalam ikatan itu bukan untuk menyapu sampah, tapi untuk menguatkan ikatan lidi tersebut. Bila kita buang lidi pendek, akhirnya longgar semua lidi tersebut. Maka kerana itu semua kita berguna dalam perjuangan. Sama ada yang menjadi pimpinan, menjadi penyokong, menjadi pengikut. Bahkan kita menang baru-baru ini 50% bukan di kalangan ahli kita. Bahkan kita kenal pun mereka ini. Malam ini saya nak rakamkan penghargaan khusus kepada anak muda yang bersama. Sebab itu mereka ni memberi sumbangan dalam media sosial, dalam TikTok dan seumpamanya. Kerajaan yang ada cuba menakut-nakutkan mereka. Dipanggil, diuguk dan seumpamanya. Akaun bersatu dibekukan, pimpinan didakwa di mahkamah. Tujuannya apa dia? Nak merosakkan nilai integriti yang menjadi asas kemenangan kita. InsyaAllah kita doa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kemenangan kita yang dekat, kemenangan yang dekat kata Allah, bukan kemenangan jauh, kemenangan dekat, kemenangan dunia. Ramai orang tanya saya, bagaimana dengan 1, 2, 5? Saya kata biasa ambil gambar ni 1, 2, 3. Tapi sekarang budak-budak ambil gambar 1, 2, 5. 1, 2, 5. Yang ini bagi kita terus buat kerja. Wartawan tanya saya kata kami fokus persiapan pilihan negeri. Ya. Yang nampak duk kelang kelibuk pada menteri, duk bimbang, kalau betul ada bawa lah, kalau betul ada bawa. Biasa kalau kita tengok macam tu dia menggelabah tu. Ya. InsyaAllah tanggungjawab kita teruskan perjuangan, teruskan gerak kerja, perkukuhkan jamaah dan bertolak ansur dalam perkara yang tidak sependapat dan bersabar di atas perkara-perkara yang ditempuh ujian dan mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Sayyidina Al-Khattab, kalau akhlak kamu sama dengan akhlak musuh kamu, Allah tidak akan menolong kamu. Mudah-mudahan kita bersama ada saham dalam mempertahankan kemenangan kita di Terengganu insya-Allah. Takbir. Takbir.
takbir. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.